dia. Tak ada live pun? Tak nampak ke? Pendek? Dah live tak? Dah lah. Dah. Gerak tak ada? Dalam gerak tak ada? Tak ada link ke? Tak nampak? Tak keluar. Ha? Aku tengok kan? Kita tengok power kan? Power kat kawan. Nak share kan kat Facebook. Tak pakai ni. Ada lagi ke press? Kawan-kawan press kita? Ada lagi nak datang ke? Kita akan mulakan sidang media kita dalam masa 5 minit daripada sekarang ya. Ada? Share dalam grup. Okey. Kita minta sahabat-sahabat SB kita ya, jangan recording ya. Ya, sahabat-sahabat Special Brand kita jangan recording. Ini adalah sidang media agak tertutup lah kepada kumpulan-kumpulan otai dan juga kumpulan-kumpulan gerak 98 ya. Jadi kita minta sahabat-sahabat SB yang kita kenal pasti tu harap jangan buat apa rakamannya. Terima kasih. Okey. Biar lepas bawah. Okey. Boleh kita mulakan sekarang? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' huwas samiul alim. Dengan lafaz bismillah kita mohon perlindungan kepada Allah ya dari sebarang kejahatan di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terima kasih kita ucapkan kepada sahabat-sahabat media kita yang telah sudi hadir pada pagi ini dalam satu sesi sidang media yang dianjurkan oleh kumpulan otai reformis dan juga kumpulan gerak 98. Tanpa melengah masa ya, saya akan seterusnya membacakan sidang media ini ya. Seterusnya saudara Izam ya. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebenarnya di sebelah kanan saya ni tadi tak perlu diperkenalkannya satu tokoh yang besar ya, iaitu Datuk Izam Muhammad Noor. Dan juga di sebelah kanan saudara Izam adalah ketua gerak 98 iaitu saudara Zaidi Yusof. Dan saya sendiri Abdul Razak bin Ismail adalah setiausaha otai reformis 1998 dan di kiri saya ya adalah ketua pemuda ataupun anak muda dalam otai iaitu saudara Fazli Hasan ya. So tanpa berlengah masa lagi ya, saya akan minta ya anak muda kita ni untuk membacakan teks kenyataan media ini dan kemudiannya saudara Hezam akan memperincikan ya, memperhaluskan kandungan sidang media ini. Saya persilakan saudara Fazli untuk membacakan kenyataan media. Dalam masa yang sama kita minta kawan-kawan kita edarkan kenyataan media itu kepada rakan-rakan media kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Razak, Saudara Izam dan juga Tuan Zaidi dan juga kepimpinan semua gerak 98 dan juga otai reformasi dan yang paling utama kepada media-media yang hadir pada pagi ini. Hari ini adalah kenyataan media bersama gerak dan otai reformasi. Okey, dengan lafaz bismillah saya ingin membacakan perjuangan reformasi telah dikhianati berkali-kali. Paling parah adalah pada tahun 2020 di mana kerajaan persekutuan yang diasaskan atas semangat dan perjuangan reformasi
tumbang. Episod pengkhianatan ini diatur cukup lama dan cukup teliti dengan membina kekuatan di kalangan pimpinan, ahli parlimen, ADUN serta seluruh negeri termasuk cabang dan ranting-ranting. Episod ini juga membuktikan satu hakikat bahawa punca kejatuhan dan kehancuran adalah daripada kalangan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat itu sendiri. Bertolak dari pengajaran itu, kami Otai Reformis dan Gerak 98 mengambil sikap keras dan tanpa kompromi untuk memastikan setiap pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang masih berada di dalam kerajaan negeri Selangor ini tidak dikhianati. Keputusan sebulat suara ini diambil setelah mengambil kira kerusi-kerusi DUN tersebut pada masa ini disandang oleh sejumlah mereka yang masih merupakan pendukung Azmin sehingga hari ini melalui tindakan-tindakan dan kenyataan mereka yang kami pantau secara dekat. Gerak 98 dan Otai Reformasi mendesak parti untuk menampilkan calon-calon yang benar-benar berwibawa tulen perjuangan reformasinya, yakni mempunyai rekod perjuangan reformasi yang terbukti sejak 1998 lagi, serta memahami dan sedia berjuang untuk rakyat sepanjang perkhidmatan mereka. Kita tidak boleh sama sekali membenarkan perjuangan reformasi ini dirosakkan lagi dengan episod khianat dalam PRU 15 nanti. Justru itu kami mendesak parti untuk menolak calon-calon dari kalangan mereka yang diyakini masih punya hubungan dengan Azmil Ali dan kumpulannya. Gerak 98 dan Otai Reformasi sentiasa berpegang kepada semangat reformasi serta prinsip reformasi dan akan mempertahankan serta mendukung perjuangan reformasi demi rakyat dan negara. Sekian. Terima kasih saudara Fazli Hassan yang telah menyampaikan kenyataan media itu bagi pihak Otai dan juga bagi pihak Gerak 98. Seterusnya kita minta pandangan saudara Aizam Muhammad Noor, Ketua Gerak Pusat untuk menghuraikan secara terperinci kenyataan media ini tadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan sahabat saya saudara Razak selaku pengurusi majlis pada sidang media pagi ini, juga merupakan setiausaha Otai Reformis 98. Sahabat saya saudara Haji Zaidi selaku Ketua Gerak 98 Selangor, adik Fazli Ketua Pemuda Otai, rakan pimpinan Otai Reformis 98 yang hadir, ramai juga yang saya lama tak jumpa, pimpinan Gerak 98. Sini. Ni kita. Dia punya. Kena cek test balik. Cek balik. Seterusnya teman-teman sidang media, teman-teman pengamal media yang saya muliakan. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dapat berkumpul pada hari ini, tempat yang cukup istimewa dalam perjuangan reformasi. Semua yang hadir saya tahu sudah puspa pada belakang tu. Ini Pak Amjal, Restoran Pak Amjal ni merupakan antara base utama kita dulu pada tahun 98-99 dalam semasa kehangatan yang memuncak perjuangan reformasi jalanan 98-99. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Rumah Pak Amjal. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman Otai Reformis kerana sudi bersama-sama dengan kita Gerak 98. Hari ini kita bergabung padu dalam satu matlamat yang sama, atas semangat 98, atas semangat reformasi
kita mengambil sikap untuk bersama bagi mempertahankan reformasi dan bagi memastikan langkah Sheraton itu tidak berulang. Gerak 98 ni baru, kita adik bongsu bandingkan pada otai reformis yang memang lama dan pioneer dalam perjuangan reformasi, khususnya sebagai penggerak NGO yang melengkapi usaha-usaha parti dan sebagainya. Gerak 98 baru kita tubuhkan selepas langkah Sheraton. Tujuan kita, fokus kita ialah untuk memastikan langkah Sheraton itu tidak berpanjangan dan berulang. Dan antara fokus kita ialah kepada pengajaran iktibar daripada episod Sheraton yang merosakkan, yang menjahanamkan perjuangan reformasi. Antara perkara yang penting yang kita lihat ialah di mana sikap kita yang tidak cukup bersungguh-sungguh dalam mempertahankan reformasi. Kalau kita ambil semangat daripada deklarasi Pembentang PAUH, bermula daripada ayat Al-Quran yang menyeru supaya reform islah itu dilakukan, in uridu islah mastata'tum, mastata'tum itu usaha bersungguh-sungguh, islah, perubahan, reformasi mesti dilakukan, tetapi juga mesti bersungguh-sungguh. Tak komplit kalau setakat islah, setakat reform, setakat lawang reformasi, tetapi tidak bersungguh-sungguh. Bagi kita, Gerak 98, langkah Sheraton itu adalah manifestasi kepada sikap kita yang tidak bersungguh-sungguh. Kita perjuangkan reformasi tapi tidak bersungguh-sungguh. Sebab itu kita boleh dimainkan, ditipu beberapa kali oleh orang seperti Mahathir Mohamad. Kita boleh biarkan orang seperti Azmin Ali, Zuraida, pemimpin-pemimpin utama yang jelas, bukan selepas Sheraton, sebelum Sheraton lagi, berbulan-bulan sebelum Sheraton, malah sebenarnya bermula saja kerajaan PH, mereka sudah bermain dengan Mahathir secara terbuka, kenyataan terbuka. Saya masih ingat Azmin sebut terbuka, kita tak mau Anwar sebagai Perdana Menteri, kita mau Mahathir terus. Maknanya dia melanggar perjanjian yang dibuat oleh kerajaan PH. Perjanjiannya ialah untuk supaya Perdana Menteri Mahathir itu hanya sementara. Tetapi pimpinan keadilan pada masa itu, dikutai oleh Azmin, Zuraida dan lain-lain, secara terbuka menidakkan perjanjian itu. Itu satu pencerobohan terhadap satu perjanjian yang rasmi, yang terbuka. Yang tukang baca deklarasi Saifuddin Abdullah, satu lagi pengkhianat. Secara terbuka mereka menyerang, tetapi kita tidak ada tindakan. There is no actions and even decisions daripada kalangan pimpinan untuk repriman, untuk menghukum, atau sekurang-kurangnya menghentikan gerakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Saudara Azmin berbulan-bulan. So bagi kita Gerak 98 ini adalah manifestasi kerana kita tidak bersungguh-sungguh, sikap yang tidak bersungguh-sungguh, sikap sambil lewa. Sebab itu kita tidak mahu. Sebab itu kita Gerak 98 kita tubuhkan untuk fokus kepada mastata'tum. Islah itu kita tahu ada dah. Ni Saudara Sanusi pada Sanusi inilah kepala hancur-hancur ni paling kuat ni bab lawang reformasi di Islam. Okey, yang kita dah punya. Jadi peranan saudara betul. Di jalanan kita menjerit lah. Jeritan itu kuat, betul. Tetapi kesungguhan itu tak kuat. Itu kerja pimpinan. Jadi kita Gerak 98 ini, dan saya percaya otai reformis juga. Saya tengok memang Saudara Razak dan rakan-rakan otai, they are very consistent. Sebelum langkah Sheraton lagi, otai memang jelas tak terima dan minta ada tindakan. Maknanya kita bersungguh, tetapi kesungguhan kita di peringkat jalanan ini, di peringkat NGO ini terbatas. Kita tidak boleh membuat keputusan yang memberi kesan, because we are not the leaders. The problem is the leaders are not, or were not, and now are not serious, strong enough, firm, effective enough, mastata'tum, bersungguh, serious enough, untuk mempertahankan reformasi. Jadi sebab itu Gerak 98 ditubuhkan. Baik, sekarang pada hari ini kita fokus kepada persoalan di Selangor. Sebab kita tahu, kita nampak benih-benih ataupun ejen-ejen Azmin itu masih berada di Selangor. Dan mengapa kita fokus dalam parti? Sebab persoalan dan masalah reformasi ini dari dalam.
Sheraton itu yang menjahanamkan kita bukan UMNO, bukan parti luar, tetapi dalam kita. Ya, jadi kalau orang kata kita harus fokus keluar, jangan asyik kritik dalaman. Bagi saya tak betul. Kerana mau mempertahankan informasi, kita kena clear dulu soal dalaman. Dan kita punya cukup bukti, cukup alasan yang menyebabkan satu keperluan untuk kita bersama mengingatkan kalangan pimpinan bahawa mereka mesti bersungguh-sungguh. That is not business as usual. Apa yang berlaku sekarang kita tengok business as usual. Setelah krisis besar berlaku, setelah pengkhianatan besar berlaku dalam parti, and we are moving as business as usual. This is wrong. Masa langkah Sheraton dulu pun masalah ni business as usual lah. Tak ada apa, tak mengapa, kita masih under control, keadaan masih under control. Lama hancur, kerajaan tu tumbang, pengkhianatan berlaku di peringkat timbalan presiden naik presiden. So it's not under control. So now what is the guarantee that keadaan itu tidak berulang? Dan dia boleh berulang. Sebab itu, what step should be taken? First step, it cannot be business as usual. Kalangan pimpinan mesti ke depan, proaktif untuk memastikan Selangor tidak berlaku langkah Sheraton lagi. Cara dia macam mana? Macam-macam lah boleh buat. Pimpinan boleh buat. Kita bukan ada orang kata ini otai gerak 98 ni dia segang dalam, akhirnya ramai yang akan keluar daripada parti. Kita bukan matlamat kita bukan untuk orang keluar parti. Matlamat kita ialah untuk supaya ada tindakan yang dibuat untuk memastikan langkah Sheraton itu tak berlaku lagi. Dan tindakan itu mestilah unusual. It's not business as usual. Sebab krisis ini bukan berlaku setiap tahun. Setelah 20 tahun Parti Keadilan ini tubuhkan dan juga Perjuangan Reformasi, ini kali pertama krisis ini berlaku. Sebab itu it's not usual. Sebab itu it has to be unusual. Apa dia yang unusual? Antaranya kita tuntut sebagai pimpinan yang sekarang ni memegang jawatan, yang dulu bersama dengan Azmin. Ada yang kata dulu mereka bersama Azmin sebab Azmin dalam parti. Bila Azmin lawan Rafizi, mereka side Azmin. Dia tim Azmin lawan tim Rafizi. Jadi mereka bersama Azmin, itu tak salah. Memang tak salah. Tetapi persoalannya, selepas pertemuan antara Azmin dan Rafizi, mereka bergerak masih lagi dalam satu tim. Dan bukan serang Rafizi, serang Anwar Ibrahim, serang Presiden Parti, serang PH. So it's not a question of party elections. It's not a question of team A or team B. This is a question between you the reformists and you are the anti-reformists. Sebab contohnya Amir, saya terang, Menteri Besar Selangor, apabila Azmin menyerang Presiden, menyerang PH, menyerang perjanjian PH, Zuraida menyerang terang-terang Presiden, ada kenyataan daripada Amiruddin sebagai Menteri Besar Selangor? Tak ada. Tak ada. So this is not a question of between Azmin and Rafizi. This is a question between Azmin and Anwar Ibrahim, the deputy and the president. And this is not about elections. This is about the leadership, perjuangan kerajaan. Sebab perjanjiannya ialah untuk mengangkat Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri ke-8. Dan dia ditentang oleh Azmin dan Zuraida. And where are all these people? They have not shown any commitment masa itu untuk mempertahankan Anwar. Jadi they should be reprimanded now. There is no tak ada langsung tindakan. Hari ini saya tengok Saban Minggu bersama dengan Presiden. Okeylah, tetapi mesti ada tindakan. Dan kita tuntut Gerak 98 dan mungkin OTAI. Kita tuntut ada langkah proaktif. Kalau betul-betul dia reformis. Saya cadangkan semua yang pernah bersama dengan Azmin sebelum ini dan mungkin sekarang ini masih bersama Azmin, untuk tunjukkan mereka benar-benar reformis dengan mereka sendiri. Tak perlu parti buat keputusan untuk minta mereka berundur. Mereka sendiri menyatakan disebabkan kami telah membuat kesilapan bersama dengan seorang pengkhianat besar dan kami mempertahankan beliau sehingga ke hari terakhir, sehingga ke tumbangnya kerajaan reformasi. Jadi kami mengambil satu sikap bertanggungjawab sebagai pemimpin untuk menawarkan diri kami, untuk tidak bertanding lagi dalam PRU ke-15, memberi laluan kepada
mereka yang betul-betul bersama Datuk Seri Anwar. Kita contohnya, kalau dia betul-betul reformis, apa masalah? Kan? Jadi selamat. Kan? Jadi senang. Jadi parti pun stabil. Bukan nak kena letak jutaan sekarang, tetapi sekurang-kurangnya bagi topik 2015 tak bertanding nak. Bagi ruang kepada yang betul-betul jelas dengan Datuk Seri Anwar. Lepas satu penggal, mereka boleh balik-balik. There's no problem. Apa masalah? Oh, ada yang kata tak boleh, ni dah jadi menteri besar, ni dah jadi exco, jadi takut terganggu, tak stabil. This is not an issue. Kita ada banyak pemimpin-pemimpin. Amir sendiri pun menjadi menteri besar, diangkat secara tiba-tiba. Tak ada masalah. Jadi maknanya kita reformis, reformasi, perjuangan reformasi ini banyak menunjukkan pemimpin-pemimpin yang hebat, yang boleh menggantikan. Pokoknya apa saudara? Pokoknya mas tatatum, ada kesungguhan. Ini ayat Al-Quran, mesti ada kesungguhan. Kesungguhannya apa dalam kes ini? Kesungguhannya ialah untuk kita mengambil tindakan tegas kepada mereka yang sudah melakukan kesalahan. Ini mesti dilakukan. Kita tuntut yang itu. Kalau tidak berlaku, maknanya business as usual. Terus juga mereka kilir bertanding dalam kursi masing-masing. Sebab tu kita buat kenyataan hari ini, kita akan lawan mereka. Ada orang kata, ni tengok dia nak pecah undi, dia nak lawan PKR. Kita bukan lawan parti, kita bukan lawan reformasi. Kita lawan ejen-ejen yang boleh merosakkan reformasi. Ini kena faham. Kan? Kita bukan melawan parti, bukan melawan perjuangan. And we have the rights. Sebab apa? Sebab dulu masa langkah Sheraton, sebelum 6 bulan sebelum langkah Sheraton, kita ni dah bangkit bagi tahu ada pengkhianatan, ada pencerobohan, ada komplot untuk menjatuhkan, dan mesti tindakan diambil terhadap Azmin dan Zuraida. Sekurang-kurangnya tak ada tindakan. We were right, we were proven right, and this time around we ask the leadership to listen to us, because we have proven right. There is no decision from the leadership pada masa itu sehingga langkah Sheraton. We were not happy. Kita setiap hari Saban malam saya dah round satu Malaysia bagi tahu ada pengkhianatan, kena buang, kena lawan. Tak ada lawan. Okey, sekarang we cannot tolerate anymore. Kita peringatkan, today we are together to remind the leadership to take action, to take precautionary measures. If you don't take any actions, business as usual, we are not going to lie down. We have to prepare to protect reformasi. This is what we are for. This is protect reformasi. Bukan nak pecahkan undi, bukan nak rosakkan PKR. Kita yang sebenarnya yang mempertahankan perjuangan reformasi. Jadi ini yang saya ingin tekankan pada pagi ini. Saya sendiri mengambil sikap itu. Pertama, sikap dalam kita mengambil tanggungjawab di atas kesalahan kita. Saya sendiri pernah bersalah. Saya dah minta maaf, tapi tak cukup saja. When Rendra, W.S. Rendra, Datuk Seri Anwar kenal betul lah kawan dia, kan? Satu penyair Indonesia yang hebat. Dia kata perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Dia bukan sekat cakapnya. Saya cakap dan saya buat. Apa yang saya buat? Saya tawar diri saya bertanding di Langkawi. Kawasan yang paling susah, yang belum, kalau atas ketah kalah arah. Tapi mengapa saya ambil Langkawi? Kerana saya mengambil sikap bertanggungjawab. Saya pernah lakukan kesalahan, tinggalkan reformasi. Kiri kanan saya tak tinggalkan lah. Kena bagi kursi, bagi elok lah pada jawab. Tapi bagi saya, kena bagi kursi susah. Dan saya tak, sebelum parti buat keputusan ke kawan reformasi pun, saya sendiri buat keputusan. Dia senang. Saya lawan. Saya boleh pilih untuk lawan di Petaling Jaya, di Shah Alam. Sebab saya yang bina Petaling Jaya. Saya yang bina Kad Dilam Petaling Jaya. Saya masih ingat lagi, saya bina dan saya bagi laluan kepada Datuk Seri Hussein Ali. Datuk Seri Anwar tulis dalam penjara, minta saya bagi laluan kepada Datuk Seri Hussein Ali. Masa dia Presiden PRM, saya bagi laluan sebab saya hormat dia. Tapi PJ, I was PJ. I was born politically from PJ. We started the Sumpah Keramat in PJ. This was the biggest in 1998-99 punya gathering untuk mempertahankan reformasi. So I can claim PJ, but I don't. Why? Because it's an easy seat. And it should be given to all the loyalists yang lebih layak. Saya pernah lakukan kesalahan, saya pilih Langkawi. Sekarang saya cabar mereka yang pernah lakukan kesalahan. Apakah tak salah Amiruddin? Tak salah kawan yang bersama Amiruddin, yang bersama dengan Azmin sehingga ke hari akhir. Kalau sebelum Sheraton tiba-tiba dia bantai Azmin, okey juga. Ni tak ada. They were with Azmin, and maybe they are now with Azmin until the very last day. Yes. And this should be reprimanded. Tak boleh. If we are really subscribe
to the notions of Al-Quran yang kata kita bukan saja lakukan islah, reform, but mesti bersungguh-sungguh. Kalau kita tak bersungguh-sungguh, kita tak akan percaya. That's why we have to be reform. That's why saya ambil tanggungjawab. Ya, saya pilih Langkawi, kawasan paling susah. Saya minta Amiruddin ambil tanggungjawab. Cari kawasan-kawasan susah. Kawasan-kawasan yang masih belum kita tembusi. Ya, di Selangor ni banyak. Di Tanjung Karang, di Sabak Benam, Sungai Besar. Kan? Ini kawasan-kawasan yang perlu kita tembusi. Kan? Ini penting. Ya, dia sebagai menteri besar, ambil tanggungjawab itu. Ataupun sekurang-kurangnya ambil tanggungjawab lawan Azmin. Tak ada senyataan. Ya. This have to be shown if we are really serious about reform. Otherwise, business as usual, macam tak pernah berlaku kesalahan, macam biasa. And at the same time, we got reports, GLCs, tempat-tempat terpenting dalam kerajaan negeri Selangor. Semuanya diisi oleh orang Azmin. I have all the reports. I have all the names. And nothing happened. And we cannot tolerate. That's why kita rasa bertuah kerana kita dapat bersama abang besar kita, Otai Reformasi, untuk bersama-sama kita, ya, untuk memperkukuhkan sikap kita untuk memastikan, ya, khususnya di Selangor, perjuangan itu diperbetulkan. Saya sendiri mengambil tanggungjawab, saya akan ketuai. Ya, kalau tak ada juga perubahan, ya, sehingga kepada PRU bubar, saya sendiri akan bersama. Walaupun parlimen saya di Langkawi, tetapi di Selangor, di DUN, saya mengambil tanggungjawab untuk mengepalainya sekiranya, ya, tidak ada langsung, ya, perubahan, ya, sikap yang untuk menghukum, ya, memperbetulkan, ya, kalangan orang-orang Azmin yang masih berada dalam PKR. Saya mengambil tanggungjawab sendiri. Saya akan lawan, dan tak mustahil saya sendiri akan lawan di mana saja Amir, ya, bertarung, ya, dalam PRU ke-15. Ini komitmen saya, ya, kepada kawan-kawan. Saya ucap terima kasih kepada media kawan Otai Reformasi. Kita berdoa supaya kita terus diberi kekuatan, ya, untuk mempertahankan reformasi dengan segala kesungguhan dan kemampuan yang ada. In uridu islah mastata'tum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Uzam, ya, di atas perincian kepada teks sidang media ini tadi. Otai nak tambah sikit, ya, dalam perkara ini, ya, dan pendirian Otai adalah mudah, ya. Otai sebenarnya menggesa, ya, pimpinan Pakatan Harapan ataupun pimpinan keadilan ini sendiri untuk screen calon-calon mereka yang kami kenal pasti merupakan proksi kepada Azmin Ali. Kami belajar daripada sejarah, ya, ataupun pengalaman kami sebelum ini. Sekitar tahun 2017, ya, sebelum PRU lepas, ya, Otai secara konsisten dan beberapa NGO lainnya, kita tolak habis-habisan bila Mahathir itu mengumumkan deklarasi rakyat, ya, di mana dia mula berjalan seluruh negara untuk dia menyertai Pakatan Harapan pada ketika itu. Secara jelas Otai dan NGO ni tentang habis-habisan, ya, kehadiran Mahathir itu sendiri dalam Pakatan Harapan pada ketika itu. Dan selepas election, ya, lepas kita menang pilihan raya dan sebagainya, sekali lagi, ya, Otai dengan jelas, ya, mempertikaikan Dr. Mahathir itu sendiri sebagai Perdana Menteri, dan kita desak supaya dia tetapkan satu tarikh, ya, bila agaknya dia akan serahkan jawatan itu kepada Anwar. Itu adalah stand Otai, ya, pada ketika itu. Dan seterusnya dah jadi sejarah lah apabila 24 Februari itu kerajaan Pakatan Harapan itu tumbang, ya. Jadi berdasarkan pengalaman kami inilah pimpinan tepi jalan ni lah, kita panggil marhain ni tadi, kita dah dapat insting ni tau, ya, rasa hati itu dah merasakan bahawa akan berlaku sesuatu kalau kita tidak minta Mahathir itu pada awalnya serahkan jawatan itu kepada Anwar. Dan history, kita dah jadi history dah sekarang, tetapi kita ingin memperingat, ya, kita tak desak, ya, pimpinan Pakatan Harapan ataupun pimpinan keadilan ini untuk terima bulat-bulat apa yang kita minta, tapi kita gesa mereka untuk lebih berhati-hati. Kerana apa? Kita tak mau sekali lagi Sheraton ni terjadi bila kita menang pilihan raya ke-15 ni nanti, dan dalam keadaan politik sekarang yang tak stabil ni, ya, pasal kita banyak parti-parti yang bertanding dalam PRU ni akan datang, mungkin 4 corner, 5 corner. Kita tak menjangkakan kita dapat mengulangi, ya, kemenangan kita pada PRU 14 yang lepas di Selangor, ya. Jadi besar kemungkinan kalau kita dalam keadaan yang tidak stabil, kan,
kita khawatir mereka-mereka ni akan melompat ya kepada pihak yang lain dan kemudiannya dia orang akan tubuhkan sebuah kerajaan di negeri Selangor ni tadi. Pengalaman kita very jelas apa yang berlaku di Perak tu contohnya. Bila kita tak cukup ya kota kita tak cukup kekuatan ya, anytime pemimpin-pemimpin kita ni boleh dibeli untuk mereka menubuhkan kerajaan. Contohnya di Perak, contohnya di Melaka dan di Johor ya. Semudah itu mereka melompat ya. Jadi kita minta, kita bukan tekan, kita bukan tuntut ya. Otai lah, pendirian Otai kita gesa ya ataupun kita sarankan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan PKR di atas tu ya untuk betul-betul mendengar suara kita ya. Tak banyak pun kita minta je tapis mereka-mereka ni, siapa mereka ni, apa hubung kait mereka dengan Azmin ni. Tuan-tuan kena ingat ya, Otai yang paling lantang sekali ya bila video seks Azmin tu keluar, kita tekankan kepada polis untuk buat siasatan segera ya. Itu adalah tindakan Otai. Pasal kita dah mula nampak belang si Azmin tu sendiri. Just coincident kes video itu terjadi masa ketika itu ya. Kita minta polis tapi akhirnya mereka kata apa, gambar tu tak terang, tetapi suara Anwar dengan Zahid ni very clear katanya itu orang yang sama. Video percakapan telefon tu very clear, tapi gambar yang sebiji itu dekat atas katil tu tak clear ya. Kita nampak dalam keadaan gitu ya. Dan berikutnya Otai juga ya tekan bila Zuraidah tu tadi mempersendakan Presiden PKR tu sendiri. Kita Otai sekali lagi jelas minta parti itu untuk memecat Zuraidah. It take about 3-4 bulan juga parti itu tak ambil tindakan, dan akhirnya 24 Februari itu Zuraidah itu dengan secara resminya keluar bersama 11 orang tu lagi. Tuan-tuan kena ingat ya, 11 orang itu punca jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan ya pada ketika itu, dan besar kemungkinan benda yang sama akan berlaku di Selangor kalau kita tak perhatikan. Lebih kurang 5 ataupun 7 orang ya yang kita pastikan adun-adun dan ahli parlimen sekarang ni adalah mereka yang condong kepada Azmin Ali itu tadi. Jadi kita mintalah, kita tak tuntut, Otai tak tuntut ya, mungkin gerak tuntutlah. Otai gesa, sarankan pimpinan untuk betul-betul dengar kata hati kami ni, NGO di bawah ni untuk bersihkan calon-calon ni sebelum Datuk Seri Anwar itu menandatangani watikah calon-calon ni tadi ya. Berdasarkan ketetapan Port Dickson yang berlaku 2-3 hari yang lepas ya, dalam satu retreat ya, kita mengucapkan tahniahlah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah sebulat suara dipilih oleh pimpinan Pakatan Harapan untuk menjadi calon Perdana Menteri kita yang ke-9. Tahniah kita ucapkan kepada Pakatan Harapan. Kita juga ingin sarankan berdasarkan ketetapan Port Dickson itu, di mana di dalam ketetapan itu ditetapkan bahawa Pakatan Harapan itu terbuka kepada mana-mana pihak untuk berbincang ya, untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, dan mereka pada dasarnya kita mintalah kalau begitulah ketetapannya, maknanya jemputlah ya gerak 98 ataupun Otai ini sekali untuk kita gempur Pakatan Harapan untuk Perikatan Nasional ini tadi dalam PRU yang akan datang ya. Terbuka berilah peluang kepada kami ini untuk kami menyertai kempen PRU yang akan datang, kerana Otai dan juga gerak ni adalah berfokus kepada agenda Pakatan Harapan dalam fokus kita untuk tegakkan reformasi itu sendiri ya. Itu setakat itu pandangan saya. Mungkin kita buka kepada rakan-rakan media ni untuk bertanyakan soalan, dan selepas ini kita minta semua turun ke jalan raya di depan tu. Kita ada sedikit acara ya untuk kita bantah tamatkan darurat itu ya. Jadi kita buka soalan kepada saudara-saudara wartawan di sini. Silakan.
Proksi Azmin ke Proksi Anwar? Proksi Azmin ke Proksi Anwar? Proksi Azmin. Proksi Azmin yang otai dengan gerak syak kata masih sampai sekarang ni jadi proksi Azmin. Dia roughly berapa orang dan besar banyak tak? Ya, sekarang kalau ikut pada situasi politik sekarang, 1 tun pun besar. 1 tun pun boleh memberi kesan. Jadi dia more than one, lebih daripada 1. Kalau ikut gerak punya kira dalam 9. Otai punya kira saya tak tahu lah apa. Kita tanya Otai. Ini termasuk yang di Selangor lain yang disyaki. Ya. Masuk MB Selangor. Ya, betul. Seterusnya, press please. Ya. Ada lagi soalan? Ya, ada. Termasuk Adun saja, Adun saya. Adun lah, bukan MP. MP ada juga, tapi itu dalam kempen lain. Ini hari ini kita fokus kepada Selangor. Macam mana nak maintain Selangor? Ya. Maintain Selangor mana? Ya, fokus kita tak nak Selangor tumbang seperti atau dikhianati seperti mana kerajaan Persekutuan. Macam mana gerak dengan otai macam skrin tu pun macam ni, macam mana you kan boleh shock kata yang ni Ya, kita rekod mereka jelas. Rekod mereka bersama Azmin itu jelas. Amir contohnya, Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Sehari, satu Malaysia tahu yang dia memang orang kanan Azmin. Ya, dan daripada laporan kita di Gombak, di Keadilan Gombak, daripada laporan daripada reformis di Gombak, tidak ada tindakan untuk menyerang Azmin di Gombak. Jadi kita ada alasan untuk syak. Lepas tu laporan yang kita terima daripada JLC Selangor dan kerajaan pegawai kerajaan negeri Selangor, banyak orang Azmin masih dikekal dalam posisi-posisi utama JLC dan kerajaan negeri. Itu bidang kuasa Menteri Besar untuk ubah. Tapi tidak berlaku setelah lebih setahun syaratan. Jadi kita ada alasan yang kukuh untuk mengesyaki. Kami ni meletakkan ke syarikat tak dapati. Buat tekanan nak cari calon baru 9 orang nak kena. Ya, perjuangan Tak tekan. perjuangan reformasi memang sentiasa kena tekan lah. Kalau tidak dia tak perjuangan kan. Jadi that's why kita kena bersungguh-sungguh mengambil sikap proaktif. Apatah lagi kita dah ada sejarah macam Saudara Razak sebut. Sejarah kita jelas. Dan kita tak mahu ianya berulang. Dan parti harus mengambil sikap proaktif. Betul lah ada yang kata tak nak pecah, nak suasana harmoni. Memanglah kita boleh pilih untuk harmoni sekarang, tetapi huru-hara selepas PRU15. Ataupun kita huru-hara sekarang, kita bersusah dulu sekarang, ambil keputusan yang keras sekarang, dan susah sikit, tapi PRU15 kita lebih selamat. Jadi kena pilih. Okey. Ya. Amiruddin, saya hanya tawarkan keputusan akhir kepada kawan-kawan reformis. Kita semua keputusan kita berasaskan kepada Akaumbi. Saya kena tanya dulu kawasan yang dia nak bertanding kan, dia nak saya ke tidak. Saya hanya tawar je dulu kan, tapi sama ada orang nak ke tidak. Kita akhirnya keputusan kita Gerak 98 adalah berasaskan kepada suara Akaumbi. Itulah perjuangan reformasi daripada awal. Macam Gerak Kedah baru ni, Gerak 98 Kedah, walaupun mereka ambil keputusan drastik untuk bertanding secara bebas, walaupun itu keputusan drastik, saya mungkin tak berapa setuju, tetapi saya hormat dan saya harus akur kepada keputusan Akaumbi. Saya berjumpa dengan semua ketua-ketua cabang Gerak 98 di Kedah, kesemua mereka bersetuju dengan keputusan ketua mereka, Datuk Zuraidi. Jadi saya harus akur dan hormat. Jadi Selangor pun macam itu juga, kita akan ambil suara Akaumbi dan kita buat keputusan berdasarkan pada itu. Kita tengok keadaan lah pada masa itu. Kita tengok keadaan.
Okey. Alright. Okey. Ada lagi. Satu, last one. Okey. Tak ada. Ya. Ada, okey. Rekaman. Rakaman antara Zahid dengan Sri Anwar. Ia tak bagi masalah pada kita kerana ia tidak tidak melemahkan reformasi. Kan, katanya video tu tak betul kan. Kalau betul pun dia tidak merosakkan reformasi sebab Zahid Hamidi refer Tun Sri Anwar sebagai sifu. Kan, maknanya dia mengiktiraf Tun Sri Anwar sebagai ketua. Kan, jadi bagi kita reformis tak ada masalah. Dia masalah bila dia tak iktiraf Anwar sebagai ketua, macam Mahathir Mohamad. Kan, duduk dalam PH tapi tak iktiraf Anwar sebagai ketua. Itu masalah dari reformasi. Kan, so bagi kita it is a non issue. Ya, apa yang itulah non issue. Jadi fokus kita lebih kepada memperkuatkan dalaman dari reformasi. Baik, ada lagi. Ya. Okey. Kita akan buat segala yang mungkin ya untuk mencapai cita-cita reformasi. Ya, termasuklah berjumpa Datuk Seri Anwar ke, berjumpa siapa pun. Ya, kita terbuka ya, akan dan sanggup melakukan apa saja asalkan ianya ke arah untuk mempertahan dan membela perjuangan reformasi dan tidak lagi ditipu untuk kedua kali. Saya PKR mesti merestukan calon-calon gerak dan calon-calon hotel dalam pilihan raya. Itu maksud saya. Oh ya, kita Jika itu desain oleh Menteri. aha. Jadi kita bincang dengan PKR kan. Ya. Kalau dapatlah Ya. calon-calon gerak dan hotel dalam pilihan raya kali ini. Ya, kita memang dalam rangka untuk siapkanlah. Mungkin otai juga. Kan yang kita rasakan mempunyai ciri-ciri reformis ya, bersih ya, tak korup, boleh tahan sogokan dan imbuhan ya, dan setia kepada perjuangan ya. Kita akan serahkan pada parti, bukan saja parti keadilan ya, BEP Amanah ya, parti-parti yang kita merasakan ya, boleh atau memberi ruang kepada reformasi ya, dalam parti mereka ya. Terima kasih. Okey.